Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera daripada Berita Hijrah. Bersama saya Nur Hasha Abdul Rahim, wartawan anda pada hari ini. Pada era kini, emas bukan sekadar lambang kepada kemewahan, malah ia telah diangkat sebagai suatu aset perlindung yang mempunyai nilai harta yang sangat kukuh. Sejak ribuan tahun dahulu, emas telah pun diangkat sebagai suatu aset yang bernilai dan paling stabil dalam sejarah. Dalam emas ni, selalu orang cakap emas ni dia adalah satu aset yang berdiri sendiri. Maknanya dia tak ada terikat-ikat dengan benda lain pun. Yes, you ada letak value ke atas 1 gram emas tu, tapi emas tu adalah emas. Contoh yang saya suka pakai adalah real estate. Ada orang anggap real estate tu adalah satu aset yang berdiri sendiri. Maybe betul. Tapi kalau rumah yang you beli tu berada di lokasi yang tak best, lokasi yang boleh banjir, ada tanah runtuh, walaupun rumah tu cantik mana pun, tapi lokasi dia tak bagus, dia tak boleh berdiri sendiri. Value dia di-derive oleh keadaan sekeliling. Dalam laporan khas kali ini, kita akan merungkai hukum dan meneliti kebenaran bagi persoalan utama, beli emas online, riba atau tidak. Kita sering melihat ramai orang percaya bahawa emas adalah suatu aset yang istimewa. Ini kerana emas adalah sumber alam yang terbatas, tidak seperti mata wang kertas yang boleh dicetak tanpa had. Kebiasaannya, emas tidak akan berkarat dan nilainya juga akan tetap kukuh meskipun dunia dilanda badai inflasi. Kebaikan lagi satu adalah emas ni dia kalis inflasi sebab dia senantiasa ada nilai. Orang suka tengok emas, orang suka simpan emas. Tak ada waktu-waktu di mana orang kata tak nak simpan emas ni, tak berbaloi lagi. Orang tak perlu guna, emas tu dia simpan je pun orang nak juga. Bagi contoh yang sama lah, rumah tu kalau you simpan tapi you tak kerjakan dia, you tak jaga dia, value dia boleh turun. Bila you tak sewakan rumah tu pada orang lain, you rugi. Tapi emas ni you pegang je pun dah cukup baik dah. People beli emas for the sake of emas itu sendiri. Cukup baik untuk jaga nilai harta you. Namun dalam perspektif muamalat Islam, status emas jauh lebih tinggi dan tidak boleh dilihat sebagai suatu aset biasa atau pelaburan semata-mata. Emas diklasifikasikan sebagai barang ribawi, iaitu kategori harta yang mempunyai peraturan yang khusus dan sensitif dalam syariah. Emas juga memerlukan disiplin hukum yang ketat dalam setiap urusan pertukaran dan transaksi. Pengelasan ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan hak pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh itu, setiap urusan jual beli emas hendaklah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Untuk menjawab kepada kekeliruan ini secara lebih jelas, saya kini bersama dengan seorang panel iaitu Encik Abdul Wahid bin Ishaq, merupakan penolong Mufti Kanan Jabatan Mufti Negeri Selangor yang pakar dalam bidang fiqh muamalat untuk mendalami aspek hukum ini. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, untuk menjawab kepada persoalan jual beli emas online, riba ataupun tidak. Okay, saya nak bertanya tentang konsep takabut hukmi iaitu penyerahan secara digital. Kita biasa dengar dalam konsep jual beli ni iaitu konsep tangan ke tangan. Namun dalam dunia digital, pembelian emas secara digital tidak berada terus di tangan pembeli sebaik sahaja bayaran dibuat. Jadi bagaimana fiqh muamalat ni melihat takabut hukmi ataupun penyerahan secara digital ini? Adakah sekadar kemaskini angka dalam akaun aplikasi sudah memadai untuk dianggap sebagai perpindahan milik yang sah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi syarah sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara Cik Nur Hasha Wahid atas soalan yang diajukan berkaitan dengan takabut hukmi. Itulah jual beli yang berlaku beli emas lah. Kalau kita rujukkan kepada hadis ni, dia bahasa hadisnya tu yadan biyadin lah, tangan ke tangan, ataupun dalam istilah muamalat juga disebut lani, itu sekarang, jual beli sekarang, maksudnya berlaku perpindahan milik dan perpindahan harga bayaran itu pada majlis yang sama. Itu secara secara klasiknya lah, jual beli emas secara klasik itulah yang berlaku. Cuma sekarang ni apabila berlaku jual beli barangan berkembang dan berlaku secara online, tak terkecuali juga emas dan perak ini pun
tak terkecuali daripada jual beli secara online. Jadi timbullah isu tafabut hukmi ini adakah boleh diterima sebagai biadan biadin tadi ataupun sebaliknya. Jadi sebenarnya kita pertamanya kita perlu melihat tujuan biadan biadin itu, dia punya matlamatnya itu adalah berlaku perpindahan milik. Masuk berlaku perpindahan milik itu adalah masing-masing sudah berkuasa untuk tasarruf, untuk menggunakan apa yang dia dapat. Maksudnya kalau pembeli emas tadi, dia dah boleh tasarruf harga yang kita bayar, dia boleh gunakan harga yang kita bayar itu. Contohnya emas yang kita beli itu bernilai RM1,000 contohnya. Bila berlaku jual beli itu RM1,000 itu, dia dah boleh untuk gunakan RM1,000 itu, nak keluarkan ke dia nak beli benda lain ke apa, dia dah boleh berkuasa untuk menggunakan duit itu. Begitu juga dengan pembeli emas tadi, dia dah boleh tasarruf emas yang dia beli itu, dah berkuasa untuk bertasarruf. Sama ada dia nak jual balik ke, dia nak ambil dia punya fizikalnya ke, tidak ada halangan dekat situ. Itu yang kita faham takabut hukmi itu. Maksudnya berlaku takabut, berlaku pindah milik itu dah pun berlaku. Cumanya fizikal, walaupun fizikal itu tidak sampai ke tangan, tetapi kita dah boleh menggunakannya, boleh berleluasa untuk menggunakannya seperti mana pemilik, kita sebagai seorang pemilik lah. Macam mana kita katakan jual beli barangan yang lain apabila berlaku perpindahan transaksi itu, jadi kita pun dapat guna barang dan penjual tadi pun dapat gunakan harga barang yang kita bayar itu masuk ke akaun dia, jadi dia boleh guna dah. Jadi itulah secara prinsipnya takabut hukmi itu sebenarnya berlaku. Yang paling penting sekali adalah berlaku perpindahan hak milik. Tidak ada sekatan, tidak ada syarat dan sebagainya. Perkembangan teknologi digital serta kemunculan pelbagai platform pelaburan emas telah membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam pasaran emas tanpa perlu hadir secara fizikal ke premis jualan. Kemudahan ini menjadikan pelaburan emas lebih mudah diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat, sama ada golongan muda, pekerja mahupun suri rumah. Selain menawarkan proses transaksi yang cepat dan mesra pengguna, platform-platform tersebut turut menjanjikan pelbagai manfaat seperti kos permulaan yang rendah dan potensi keuntungan yang menarik. Oleh itu, tidak hairanlah jika pelaburan emas digital semakin mendapat sambutan dan menjadi pilihan ramai sebagai salah satu medium simpanan dan pelaburan pada era digital masa kini. Tetapi di sebalik kemudahan ini, tersimpan satu persoalan syarak yang sering membelenggu para pelabur Muslim. Adakah transaksi emas tanpa nampak ini memenuhi tuntutan syariah? Apabila kita membuat pembayaran pada hari ini tetapi emasnya hanya disimpan dalam akaun sistem atau dihantar melalui kurier 3 atau 5 hari kemudian, adakah transaksi ini mengandungi unsur riba? Di mana emasnya? Atau bilakah akad sahnya terjadi? Okey. Baiklah Ustaz, seterusnya untuk soalan kedua, iaitu berkaitan dengan isu kelewatan penghantaran. Okey, ini merupakan salah satu isu juga yang kerap menghantui kepada para pelabur ataupun pembeli mengenai tempoh penghantaran. Jika seseorang membeli emas secara online pada hari ini, tapi emas fizikalnya hanya sampai melalui kurier dalam 3 atau 5 hari kemudian. Jadi adakah tempoh menunggu ini boleh menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba nasiah, iaitu riba disebabkan kepada penangguhan? Okey, tadi kita dah sentuh berkaitan dengan perpindahan hak milik. Maksudnya dia dah berkuasa lah untuk menggunakan emasnya itu, dia boleh ambil, dia boleh apa semua lah kan. Ini isu yang kedua, iaitu berkaitan dengan yang saya nampak fizikal lah kan. Dalam melibatkan fizikal lah, tadi tu dia cuma masuk dalam akaun kan, dia masuk dalam akaun. Yang ni dia fizikal, tetapi fizikal itu mengambil waktu lah macam barang-barang yang lain. Adakah dikira penangguhan itu sebagai riba nasiah? Itu riba berlaku riba penangguhan kan? Okey. Pertamanya apabila dah pindah milik, itu dah jadi hak milik kita dah. Kan? Itu jadi hak milik kita dah. Jadi penghantaran itu kalau tak hantar pun dia tetap menjadi
hak milik berdasarkan kepada takabur hukmi tadi. Jadi dah jadi hak milik, masuk penghantaran itu satu benda yang lain. Maksud urusan yang kedua lah, urusan penghantaran. Tadi kita dah beli dan jual terus. Sekarang urusan penghantarannya sekarang ni. Maksudnya walaupun penghantaran itu gagal, kita katakan atas sebab-sebab tertentu kan, tetap emas itu tetap dah menjadi milik kita. Cuma urusan penghantarannya itu sahaja yang apa, yang ada halangan tempoh harinya ke dan sebagainya. Jadi dia tak di sudut ni dia tak mengganggu keabsahannya itulah. Dari sudut pemilikan ini dah selesai tadi melalui takabur hukmi tadi tu. Jadi penghantaran itu hanya kita nak fizikal yang kita punya itu saja. Kita nak pun boleh, kita tak nak pun kita nak biar dia dalam apa, dekat dia punya dalam dia account tu pun tak jadi satu masalah lah. Jadi tu yang saya nampak, dia tak ada halangan lah kat situ. Terusnya untuk soalan yang ketiga, iaitu soalan yang terakhir berkaitan stok fizikal. Okey, terdapat dakwaan bahawa sesetengah platform menjual emas melebihi stok fizikal yang mereka miliki. Okey, jadi dari sudut syarak, apakah hukumnya sesebuah syarikat menjual emas digital tanpa mempunyai sandaran emas fizikal yang mencukupi pada waktu transaksi berlaku? Okey, yang ini dia termasuk dalam isu baik Malaysia indak lah kalau dalam hadis ni, iaitu kita jual benda yang tidak kita miliki. Dia masih lagi belum miliki. Contoh dia hanya ada 100 gram emas, sepatutnya dia jual 100 gram emas lah. Tapi ini dia ada 100 gram, dia jual 200 gram. 100 gram lagi tu sebenarnya masih lagi belum dimiliki oleh dia lah. Jadi dalam isu ini tidak, jual beli itu tidak di larangan jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu jual apa yang tidak ada pada kamu. Lebih-lebih lagi jual beli emas, jual beli emas yang sensitif di sudut ni lah kan. Kita katakan tadi takabur hukmi tadi, itu dah satu keringanan lah. Jadi kelonggaran itu tidaklah sampai membolehkan pula menjual emas melebihi daripada stok fizikal yang ada. Tapi yang penting mesti ada fizikalnya. Itu yang paling penting sekali lah. Sebab kadang-kadang ada juga isu-isu yang kita dengar tak ada fizikalnya pun, ada number je. Itu benda yang ni lah, yang satu benda yang perlu diambil berat lah oleh kita sebelum kita nak masuk apa-apa ni pun sekarang ni pelaburan emas dan sebagainya kan. Nak beli emas ni nak kena teliti dulu lah daripada platform mana yang dipercayai, yang ada dia punya nasihat syarak dan sebagainya. Daripada penjelasan pakar sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa online bukan bermaksud haram. Kuncinya terletak pada ketelusan sesuatu sistem. Sesuatu platform itu mesti membuktikan bahawa bagi setiap gram yang dibeli, terdapat emas fizikal yang wujud, bukannya sekadar angka di atas skrin. Kesimpulannya, emas tetap emas. Nilainya tidak berubah, namun cara kita memperolehi nilainya mestilah berlandaskan kepada syarak. Jangan biarkan keinginan untuk untung cepat membutakan kita daripada menjaga batas-batas hukum syarak. Pastikan anda menyemak latar belakang platform yang digunakan, fahami akad yang digunakan dan pastikan emas anda boleh dikeluarkan pada bila-bila masa yang diperlukan. Sekian laporan khas untuk kali ini. Saya Nur Hasha Abdul Rahim, kembali ke laman utama.